Assalamualaikum. Di video kali ini saya akan bercerita tentang 4 kisah seram. Kisah pertama ni datangnya dari Syah, bukan nama sebenar. Kisah ni berlaku ketika Syah berumur 17 tahun. Satu hari, Zul, sahabat Syah, mengajak Syah pergi memancing. Setelah berbincang, mereka memutuskan untuk memancing udang di Sungai Titi Gantung. Sungai Titi Gantung memang tempat yang sesuai untuk memancing udang, walaupun ia dikatakan keras oleh ramai kaki pancing. Tepat jam 2 petang, Zul dan Syah menaiki motosikal menuju ke destinasi. Perjalanan mengambil masa lebih kurang sejam setengah dengan melalui perkampungan kecil, kawasan kebun getah yang terbiar dan akan melalui sebuah titik gantung untuk sampai ke sungai tempat mereka memancing. Mereka meninggalkan motosikal tidak jauh dari sungai dan mencari tempat yang sesuai untuk memancing. Zul mencadangkan untuk turun ke ulu sungai kerana di situ dikatakan terdapat banyak udang. Untuk sampai ke tempat yang Zul cadangkan, mereka akan melalui sebatang pokok yang besar. Ketika berjalan di bawah pokok tersebut, Syah merasa seram sejuk dan bulu romanya meremang. Sampai di ulu sungai, mereka mula memancing. Setelah beberapa jam menunggu, tiada tanda-tanda umpan mereka mengena. Syah melihat jam di tangannya menunjukkan pukul 6 petang. Kerana hari mulai gelap, mereka bercadang untuk balik kalau masih tiada hasilnya. Tanpa disangka, rezeki pertama muncul. Udang sebesar 3 jari berjaya Syah naikkan. Begitu juga Zul. Banyak juga hasil yang mereka dapat hingga mereka leka dan tidak sedar jam sudah pukul 8.30 malam. Tiba-tiba, mereka mendengar bunyi kocakan air di dalam sungai. Mereka berpandangan sesama sendiri dan mengambil keputusan untuk berkemas dan bergegas meninggalkan tempat tersebut. Dengan bantuan lampu suluh, mereka berjalan keluar dengan cepat dan sewaktu melewati pokok besar, mereka terdengar sayup-sayup lolongan anjing dan suara mengilai dari atas pokok besar tersebut. Mereka meneruskan perjalanan tanpa menghiraukan suara tersebut. Setelah hampir setengah jam berjalan, mereka gagal mencari jalan keluar dan merasakan seperti berlega-lega di tempat yang sama. Mereka mengambil keputusan untuk berhenti seketika. Zul terkumat kamit seperti membaca sesuatu. Kemudian mereka meneruskan perjalanan. Akhirnya mereka sampai ke tempat mereka meninggalkan motosikal petang tadi. Dengan segera mereka meninggalkan kawasan tersebut. Setelah melalui titik gantung, Syah menoleh ke belakang dan melihat seorang perempuan berambut panjang memakai baju kurung berwarna merah dan berkain batik sambil memangku bayi di hujung titik gantung. Cerita seterusnya datangnya dari Wan. Wan menceritakan bagaimana permulaan dia dapat melihat makhluk-makhluk gaib. Selepas peristiwa kali pertama, Wan melihat makhluk itu, dia seringkali melihat mereka dalam berbagai rupa. Kisahnya bermula ketika Wan berumur 5 tahun. Wan sekeluarga ingin menyambut hari raya di Taiping, Perak, iaitu di kampung ayahnya. Mereka sampai agak lewat, kira-kira pukul 2 pagi. Setelah menempuh perjalanan yang jauh dari Petaling Jaya ke Taiping, mereka sekeluarga berasa letih dan terus masuk tidur. Wan tidur dengan beberapa orang sepupunya di ruang tamu. Di ruang tamu tersebut terdapat beberapa keping kaca tingkap yang telah pecah dan dibiarkan tidak ditutup. Walaupun agak keletihan, tapi matanya sukar untuk lelap. Tiba-tiba, Wan terpandang
satu mata bercahaya merah sebesar lampu motosikal di salah satu tingkap yang pecah. Wan yang terkejut dan ketakutan terus memejamkan mata dan hanya mendiamkan diri sehingga dia tertidur. Peristiwa itu tidak diceritakan kepada sesiapa kerana umurnya yang terlalu muda dan masih tidak mengerti apa yang dia nampak malam itu. Selepas peristiwa di kampung itu, Wan selalu mengalami kejadian-kejadian pelik. Pernah dia melihat kelibat kakaknya berlari ke belakang pintu di dapur. Wan yang menyangka kakaknya mahu bermain dengannya terus mengejar dan menarik daun pintu. Apa yang mengejutkan Wan, dia lihat kakaknya berdiri kaku dengan keadaan mata yang putih tanpa kelihatan anak mata hitamnya. Wan berundur ke belakang dan menoleh ke dalam bilik kakaknya. Kakaknya ada di dalam bilik sedang membuat kerja sekolah. Dia menoleh kembali ke belakang pintu, tetapi makhluk menyerupai kakaknya telah tiada. Kejadian ini berlaku ketika Wan berumur 13 tahun. Biasalah remaja seusia Wan selalu keluar lepak-lepak dengan kawan-kawan. Lebih kurang pukul 9 malam, Wan balik dan terus masuk tidur. Pada waktu tengah malam, Wan terjaga dari tidur dan melihat satu lembaga seperti kanak-kanak mencangkung di atas rak di dalam biliknya. Kerana terkejut, Wan terus bangun dari katil dan berlari ke ruang tamu. Wan lega melihat ayahnya sedang menonton TV di ruang tamu. Bila ayahnya bertanya kenapa Wan berlari keluar dari biliknya, Wan hanya tersenyum tanpa berkata apa-apa. Malam itu, Wan mengambil keputusan untuk tidur di ruang tamu sahaja. Itu saja kisah seram kali ini. Harap anda suka dengan cerita-cerita dari saya. Terima kasih Syah, bukan nama sebenar, dan Wan yang sudi berkongsi cerita. Jumpa lagi di video akan datang.